Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai ujian keertian pekali kolerasi bagi ujian hipotesis H1 rho kurang daripada sifar. Hasil daripada pembelajaran ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana untuk menguji hipotesis H1 rho kurang daripada sifar. Kita juga dapat mengetahui bagaimana untuk mencari hubungan di antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar, serta kita juga dapat memahami langkah dan kaedah yang betul di dalam menyelesaikan soalan kolerasi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah kita memahami konsep asas berkenaan dengan pekali kolerasi. Pekali kolerasi diambil daripada sampel data untuk mengukur kekuatan dan arah untuk hubungan lurus di antara dua pemboleh ubah. Hubungan lurus terbahagi kepada dua, iaitu hubungan lurus yang positif dan hubungan lurus yang negatif. Simbol bagi sampel kolerasi adalah R, manakala simbol populasi bagi kolerasi adalah rho. Julat untuk pekali kolerasi adalah daripada negatif 1 ke 1. Negatif 1 merujuk kepada hubungan lurus yang negatif, serta 1 ataupun yang menghampiri dengan 1 menunjukkan hubungan lurus yang positif. Dan sekiranya julat tersebut menghampiri sifar, hubungan di antara kedua pemboleh ubah itu tiada, ataupun dalam erti kata yang mudah, tiada hubungan di antara kedua pemboleh ubah. Di dalam kita menyelesaikan soalan hipotesis, terdapat 5 langkah yang harus kita lakukan. Di dalam peperiksaan, sekiranya kita tidak menjawab salah satu langkah yang akan diterangkan sebentar lagi, maka kita akan kurang daripada segi markah. Antara langkah-langkah di dalam ujian hipotesis adalah langkah yang pertama, iaitu mencatatkan hipotesis. Untuk mencatatkan hipotesis, untuk rho yang kurang daripada sifar, hipotesisnya adalah H0 rho lebih besar atau sama dengan sifar, H1 rho kurang daripada sifar. Langkah kedua iaitu mencari nilai kritikal. Untuk mencari nilai kritikal, kita perlulah merujuk kepada aras keertian yang akan diberikan di dalam soalan, iaitu alfa. Selepas mendapat nilai kritikal tersebut, kita juga harus merujuk kepada darjah kebebasan bergantung kepada soalan yang diberikan. Langkah yang seterusnya iaitu mencari nilai ujian. Untuk mencari nilai ujian, kita menggunakan formula ujian T, iaitu T sama dengan R punca kuasa N tolak 2 bahagi 1 tolak R kuasa 2. N merujuk kepada bilangan sampel di dalam data, serta R merujuk kepada pekali kolerasi. Formula bagi R adalah seperti berikut. R, N merujuk kepada bilangan sampel, hasil darab XY tolak hasil tambah X darab hasil tambah Y bahagi dengan punca kuasa N hasil tambah bagi kuasa 2X tolak hasil tambah kemudian kuasa 2 darab dengan N hasil tambah bagi kuasa 2Y tolak dengan hasil tambah Y kemudian dikuasa 2kan. Langkah yang keempat iaitu mencatatkan keputusan. Untuk mencatatkan keputusan, kita hanya mempunyai 2 sahaja konklusi, iaitu yang pertama sama ada menolak H0 dan yang kedua menerima H0. Dan langkah yang terakhir iaitu mencatatkan kesimpulan. Untuk mencatatkan kesimpulan, kita perlu menulis sama ada kita menyokong dakwaan ataupun kita tidak menyokong dakwaan. Sekiranya kita menyokong dakwaan, kita haruslah menulis kita mempunyai bukti yang kukuh untuk menyokong dakwaan, dan sekiranya kita tidak dapat menyokong dakwaan, kita haruslah menulis
kita haruslah menulis tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk menyokong dakwaan. Di dalam ujian hipotesis, apabila H0 rho sama dengan sifar, ini bermaksud tiada kolerasi di antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut, dan H1 rho tidak sama dengan sifar, terdapat keertian kolerasi di antara pemboleh ubah. Bagi kes yang kedua, apabila H0 rho lebih besar ataupun sama dengan sifar, tiada kolerasi yang negatif di antara kedua-dua pemboleh ubah, dan H1 rho kurang daripada sifar, terdapat keertian kolerasi yang negatif di antara pemboleh ubah. Dan kes yang terakhir, iaitu H0 rho lebih kecil ataupun sama dengan sifar, tiada kolerasi yang positif di antara kedua-dua pemboleh ubah, dan H1 rho lebih kecil, dan H1 rho lebih besar daripada sifar, terdapat keertian kolerasi yang positif di antara pemboleh ubah tersebut. Okey, kita pergi kepada contoh. Contoh yang pertama, seorang guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Shah telah menyatakan terdapat kaitan di antara masa belajar dan kesilapan di dalam ujian kepada murid-muridnya. Guru tersebut telah mendakwa bahawa terdapat hubungan yang negatif di antara masa belajar dan kesilapan yang dilakukan di dalam ujian yang dijalankan. Data yang diperoleh adalah seperti berikut. Masa belajar iaitu dalam minit dan kesilapan di dalam ujian. Bagi masa belajar 90 minit, kesilapan yang dilakukan ialah 25, 100, 28, 130, 20, 150, 20, 180, 15, 200, 12, 220, 13, 300, 10, 350, 8 dan yang terakhir 406. Pada aras keertian alfa sama dengan 0.05, adakah terdapat hubungan di antara masa belajar dan kesilapan yang dilakukan di dalam ujian seperti yang dinyatakan oleh guru tersebut? Kita kembali kepada data yang telah ditunjukkan. Berdasarkan data ini, kita dapat lihat bahawa semakin meningkat masa belajar, semakin berkurang kesilapan di dalam ujian. Masa belajar merujuk kepada pemboleh ubah X, iaitu pemboleh ubah yang tidak bersandar, manakala kesilapan di dalam ujian merujuk kepada pemboleh ubah Y, iaitu pemboleh ubah yang bersandar. Jadi di sini berdasarkan data ini kita dapat lihat terdapat hubungan yang negatif di antara kedua-dua pemboleh ubah. Untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat, kita menggunakan formula perkali kolerasi bagi ujian hipotesis H1 rho kurang daripada sifar untuk mendapat keputusannya. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlulah menggunakan 5 langkah yang telah dicatatkan tadi. Untuk langkah yang pertama iaitu mencatatkan ujian. H0 rho lebih besar ataupun sama dengan sifar, dan H1 rho kurang daripada sifar. H1 rho kurang daripada sifar akan menjadi dakwaan berdasarkan soalan yang telah dinyatakan tadi. Kita kembali kepada soalan. Okey, dalam soalan ini kita dapat lihat guru tersebut telah mendakwa bahawa terdapat hubungan yang negatif di antara masa belajar dan kesilapan yang dilakukan di dalam ujian yang dijalankan. Di sini kita dapat simpulkan bahawa hubungan yang negatif di antara pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Jadi H1 rho kurang daripada sifar akan menjadi dakwaan. Langkah yang kedua iaitu nilai kritikal. Berdasarkan soalan yang telah diberikan, nilai kritikal yang telah diberikan ataupun aras keertiannya adalah alfa 0.05. Jadi di sini kita perlu menggunakan alfa yang telah diberikan serta darjah kebebasan iaitu n merujuk kepada nilai bilangan sampel tolak 2. Kita akan mendapat 8. Jadi berdasarkan kepada jadual T, pada darjah kebebasan 8 dan pada alfa sama dengan 0.05, nilai T yang kita dapat adalah 1.860. Langkah ketiga iaitu mencatatkan nilai ujian menggunakan formula yang telah saya terangkan tadi, iaitu T
sama dengan R punca kuasa N tolak 2 bahagi 1 tolak R kuasa 2. Jawapan yang kita akan dapat iaitu negatif 6.9429. Untuk nilai R, kita menggunakan rumus yang telah diterangkan tadi. Seterusnya, langkah yang keempat iaitu mencatatkan keputusan. Untuk mencatatkan keputusan, kita dapat lihat negatif 6.9429 dia jatuh di dalam nilai yang genting. Jadi, di sini kita dapat simpulkan bahawa kita menolak H0. Jadi yang terakhir iaitu langkah yang kelima, iaitu kesimpulan. Kita mempunyai bukti yang cukup untuk menyokong dakwaan di H1 yang menyatakan bahawa terdapat hubungan yang negatif di antara masa belajar dan kesilapan yang dilakukan di dalam ujian. Sekian, terima kasih.